Assalamualaikum, selamat datang ke NAFX Studio. Ok, kali ni kita akan review RG Crossbone X2. Ok, tapi sebab ni first time kita review RG Crossbone, kita akan review sekali dengan yang awal dia, RG Crossbone yang first S1. So untuk ni kita review yang S2 dulu, dan kita akan tunjuk apa dia punya beza lah. Ok, tapi sebab aksesori dia banyak sangat, so kita start dengan aksesori dia dulu. So yang first, kita tengok dia punya tangan lah. Tangan dia ada yang first, dia punya pose macam ni. Ini guna dia untuk pegang pistol dia, sebab pistol dia punya handle dia panjang macam tu. So yang standard punya tangan tu tak boleh lah. So dia akan pakai tangan yang macam ni. Dia ada dua, untuk handle tu pun lubang dia ada dua-dua, boleh pegang kanan ke kiri. Yang shotnya RG Crossbone ni, dia punya apa tu, pack dekat tangan ni, dia datang daripada ammo yang depan ni, bukan yang kelabu ni. So dia jadi macam lagi kuat lah, sebab dia part yang lain dekat depan ni, dan dia panjang. So pegang weapon tu memang orang kata takkan jatuh lah. So ini ada dua, kiri kanan. Lepas tu ini standard pegang weapon punya tangan. Ini biasa untuk pegang beam saber ni, ataupun weapon dia yang lens yang ni. So ini pada dua, kiri kanan juga. Yang ni dia punya articulation kita akan cerita nantilah. So dia ada close hand, penumbuk tu. Lepas tu dia ada open hand macam ni. Ok, setengah tu. Yang ni untuk apa, skirt dia, untuk buat skirt dia apa, gerak ke depan tu lah. Dia boleh launch skirt dia, macam contoh kat sini kita boleh buka skirt dia ni. Lepas tu kita attach weapon dia ni. Itu yang ni kita attach kat sini. So skirt dia boleh ke depan macam tu lah. Dan dia punya skirt tu ada macam claw, boleh buka macam tu, dia akan nampak macam tu claw dia. Pun dapat dua juga untuk dua-dua skirt, tapi dia straight lah. Kalau nak bengkokkan tu kena, ada tengok orang ada kat YouTube dia rendam dalam air panas, tapi tak saya buat pun. So yang ni ada dua. Lepas tu beam saber pun ada dua. Beam saber ni dia tak ada tempat simpan lah. So kalau tak pakai, memang tak boleh letak kat badan dia, tak boleh attach kat badan dia. Ada dua. Lepas tu ini effect part untuk apa, shield. Dia attach pada dua effect part ni. Dua effect part ni boleh cabut depan dia yang tajam ni. Lepas tu dia akan pasang kat sini, belakang ada satu batang tu, pasang kat situ. So dia akan jadi effect part dia untuk shield. Untuk pasang effect part ni, kita kena, mula kita kena ambil tangan yang fist ni, sebab dia punya movement tu tak terganggu lah. Kalau kita ambil yang yang tangan terbuka tu, dia tak boleh nak letak dekat sini. So dekat ujung ni ada batang tu, masukkan dalam lubang ni. So dia akan hold kat situ, dan kuat jugalah dia punya connection kat situ. So kalau tak pakai shield, kita boleh pakai yang tajam depan tu, macam tu. So ni untuk dua weapon ni, dua effect part ni. Lepas tu ini, sekejap, okay, tahu nama dia tak ingat lah. Ok, yang ni buster gun. Dia ada movement dia, tapi movement dia ni untuk pergerakan-pergerakan ni untuk combine dengan satu lagi weapon ni, weapon beam Zember. So ni memang ada dua color inspiration je.
3 kuning, dark blue dengan grey yang depan ni. Dia punya lubang macam takat tadi boleh kanan dengan kiri. Lepas tu dia ada satu peg kat sini, boleh attach kat dia punya side skirt macam tu. Okay, satu lagi ini Benzember. Benzember ni dia pedang lah. Dia pun boleh combine dengan ni. Jadi saya tunjuk. Dia ada apa tu, peg juga kat sini untuk attach dekat dia punya side skirt. Dia ni boleh cabut. Dan ini efek part untuk ni lah, Benzember ni. So kalau dia nak combine, ni kita buka ni, kita pusing macam tu. Lepas tu yang ni terlipat ke bawah, yang ni ke atas. Kita attach tu, dia akan jadi satu weapon yang baru. Nama dia Zembuster. Inilah. So apa tu, tangan tu akan pegang kat sini lah sebagai pistol. Kalau macam ni dia jadi pedang, pegang kat sini. So kalau dia pergi kat sini, dia jadi pistol, dia kena pegang kat sini. Pakai yang tangan biasa tu, yang hand biasa ni, dia pegang kat sini. Ok, itu untuk weapon ni. Lepas tu dia ada apa tu, pisau kecil dekat tapak kaki tu, attach macam tu. Ada dua juga, kiri kanan macam tu. Tu ini adapter dia, base adapter, connector. Ni lain pada lain sikit. Biasa orang cucuk kat bawah, kat ni celah kangkang ni, tapi dia cucuk kat belakang ni. So nice lah, sebab kadang-kadang kalau bawah ni kita nak buat pusing-pusing, kaki tu terlanggar batang stand tu, tak syok. So kalau kat belakang tu ok sikit. Itu yang ni stand untuk adapter untuk apa, dia punya co-fighter. Last sekali, yang ini yang bezakan crossbow ni dengan crossbow yang putih tu. Crossbow ni ada weapon ni lah. Weapon ni nama dia short lancer. Short lancer. Ini dia punya part sini boleh gerak depan belakang macam ni. Tapi yang ni tak ada apa-apa gerak lah. Tapi dia bagi kepada 3 part lah. 1, 2, 3 yang panjang ni. So yang ni ada sinan tapi tak nampak sangat lah. Ini pun tajam juga. Tu ada 3 color, grey, 4 color sorry. Grey, apa tu, blue, dark blue, yellow dengan green. Kat sini ada stiker, foil stiker untuk kamera kat sini. Sini dua ni untuk kepit dekat tangan dia, nanti tunjuk lah. Yang ni pegang tu dia boleh move, ada movement tapi dia macam longgar sikit lah. Kalau tergerak-gerak dia tercabut macam tu. Ok, itu saja untuk aksesori. Ada lagi satu aksesori. Ini dia punya apa, mantle lah. Nama penuh dia anti beam coating mantle. So ABC mantle. Yang ni pun sama macam yang sebelum ni, yang X Gundam crossbow pun ada juga. Warna pun sama, pattern pun sama. Cara nak pakai pun senang je. Cabut kepala dia, lepas tu kita rapatkan ke atas macam ni sebab nak elakkan dia langgar dia tu. Lepas tu yang ada lekuk depan ni untuk bahagian depan lah, masuk kat situ. Lepas tu kita masukkan kepala dia balik. So dia jadi macam tu. So kalau ada orang nak main crossbow ni, kena beli dua lah. Satu yang pakai apa, mantle ni, satu yang tak pakai. Tapi kalau ada yang putih dengan hitam, boleh buat putih pakai hitam tak pakai lah.
Okey. Dia punya movement tak banyak pun, macam boleh ke tepi macam ni. Tapi senang tercabut lah. Lebih dia tak banyak movement sangat lah. Kita just rapatkan dia dan bagi dia terbuka macam tu. Dia kat tepi ni dia, dekat tepi ni dia kosong sikit, so tangan boleh gerak ke dalam keluar macam tu. Okay. So kita sekarang tengok dia punya pergerakan-pergerakan yang boleh buat lah. Kita cabut core fighter dia dulu. Okay, ni core fighter dia. Masa dalam apa tu nama dia, manual tu, dia ada tunjuk pergerakan-pergerakan untuk core fighter ni buat lah. So kita kena follow betul-betul lah, sebab kalau kita salah pergerakan dia, dia bahaya lah, sebab dia stress mark tu. Kita try cuba untuk gerakkan satu tempat tu, tapi dia tak boleh, nasib baik tak patah. So ni core fighter dia macam tu. Sini dia kalau dalam mode yang straight tu dah lipat semua macam ni. Lepas tu ambil dia punya dia punya adapter tu, dia boleh pasang kat sini dan cucuk pack tu kat apa, action base punya batang tu dekat situ bawah tu. So dia boleh gerak dia sendiri kat situ lah. Okay, dah cabut. Kita tengok pergerakan dia. Dia boleh gerak satu-satu ni. So dekat sini dia ada apa, orang panggil datang ni, booster yang boleh gerak, tapi gerak dia macam tu sajalah. Lepas tu yang ni dia ada ball joint, tapi dia sikit je. Lepas tu dia boleh ke bawah dan ke atas sampai situlah. Yang tolak lebih takut patah. So yang depan dia ini boleh gerak atas bawah. Jadi kalau dalam mode core fighter dia macam ni, cuma bila dia nak attach ke body kit tu, dia kena gerak ke atas. Ni dia punya cockpit dia. Nak masuk core fighter kita kena lipat ke bawah macam tu, dan baru kita attach lah. Kita akan tunjuk cara nak attach dia. Tapi attach dia pun susah nak apa orang panggil tu, masuk bagi rapat. Kita tekan lah, cuma tak tahu, takut nak tekan sampai habis lah. Kalau tengok sini dia dah stick, dia dah apa, dah rapat lah, dah tak apa, dah tak jatuh dah. Tapi kalau tengok kat depan ni, warna kuning tu macam ke dalam lagi. Ikutkan dia boleh ke depan banyak lagi lah. Tapi kita dah tekan sini, tak boleh. Nanti kita try lagi dah kemudian. So kita buka X tu, jadi macam ni. Akan jadi macam tu. Lepas tu kat sini boleh buka cockpit dia. Betul, kita boleh tengok. Oh, gelap sikit. Dia punya yang cockpit core fighter tu boleh nampak kat dalam ni lah. Okay. So kita keluarkan dulu core fighter tu. Kita akan tengok pergerakan dari kepala. Okay, ni kepala dia. Kepala dia kalau ke atas macam tu saja. Jauh agak lah ke atas dia. Ke bawah dia oh. Bawah dia pun sikit je. Bawah dia macam tu. Dia ada pilihan mata. Ada satu mata, ada dua mata. Yang ni saya buat dua mata sebab mata dia warna merah. Macam nice lah buat dua mata. Satu lagi tu sebab kecil sangat tak nampak. Ini satu mata je. So dah ada patch dia kat sini. Boleh nampak kot. Dia pasang patch dia. So dia akan ada mata sebelah je lah. Tapi patch ni tak lawa lah, tak warna merah. Kalau nak tengok tu macam yang ni. Yang ni saya letak sebelah mata, sebelah lagi patch. Yang ni warna hijau,
Sebelah lagi tu warna kelabu yang ada lubang-lubang tu lah. Tak nampak sangat. Okay. Lepas tu yang untuk Crossbone X2 ni, sebab dia ambil pada runner yang lama, dia bagi extra dekat dahi tu, tapi duduk dalam warna hitam. Sebab ada setengah orang pasang yang putih ni, dia punya dahi tu senang tercabut. So kalau dia beli yang X2 ni, dia dapat extra yang ni, dia boleh gantilah. Cuma dia kena paint balik. Tak nampak itu. Sebab dia dah warna hitam. Okay. Itu dia punya kepala. Dan dia punya mulut boleh buka. Tak, mulut dia boleh buka. Ini salah satu Gundam yang mulut boleh buka. Okay. So kita pergi ke tangan. Dia boleh pusing 360 kat sini. Lepas tu dia boleh naik. Kat bawah ni boleh pusing 360 juga. So dia boleh naik tinggi. Tinggi ni je. Tak betul. Boleh tinggi lagi. Sangkut kat situ. Dia punya bahu, shoulder tu tak ada berapa movement, dia sikit saja. So, macam tu movement dia. Tangan dia boleh naik tinggi tu. Lepas tu dia ada double joint kat situ. Dia boleh lipat lebih pada 90. Tangan dia ni yang kat sini tu just ball joint, tapi dia bergantung pada tangan apa yang kita pilih lah. Yang ni ball joint, yang ni pun ball joint juga. Cuma yang sekejap. Ok, yang ni dia ada contoh kat sini, dia ada satu pergerakan kat situ. Dia ball joint juga kat bawah tu, tapi ni ada boleh bengkok macam tu untuk pegang weapon yang limit. Dia punya pergerakan dia yang limit sikit lah. Tu macam tunjuk tadi, dia punya untuk pasang weapon yang effect part tu, yang ni boleh gerak ke sini, tapi kena pakai yang tangan yang fist tu lah, sebab dia tak nak sangkut. Kalau kita pakai tangan lain, dia akan sangkut kat situ. Okay, untuk body bawah tu boleh tunduk macam tu, ke belakang boleh sikit macam tu je. Ini tanpa co-fighter lah, tapi co-fighter pun tak mengganggu banyak gerakan pun. Macam tu. Skirt boleh naik ke atas sampai macam tu. Tu ke tepi macam tu. Sebab dia boleh cabut tu, dia ada satu batang yang panjang cucuk ke dalam tu, so gerakan dia boleh pusing. Dia punya set skirt pun macam tu je. Dan dia bojan lah, dia boleh pusing macam tu. Dan ada lubang untuk bawa weapon. Set skirt belakang pun boleh naik macam ni. Ini lubang untuk bubur apa tu, display kaki. Naik tinggi satu. Kalau set skirt dia naik lagi tinggi macam ni lah, agak tinggi jugalah. Itu kalau ke belakang, gerakan set skirt tu pun tinggi juga. Daripada garis seluruh ni macam 90. Dia tak ada pergerakan yang dalam ni. Dia boleh gerak macam tu. Macam jauh jugalah untuk apa tu, untuk lebih banyak apa panggil tu, gerakan. Boleh gerak macam tu, tak pakai tangan. Ok, untuk lutut kat situ satu. So satu lagi dia kat sini. Dan dia punya lutut pun boleh bergerak lah. Dia, kalau kita tengok kat sini, lutut dia boleh ada movement kat situ. Nampak dia separate dengan yang kaki bawah ni. Itu belakang ankle guard ni ada movement yang belakang ni. Itu dia boleh naik atas bawah sikit macam tu.
Tu kaki kita boleh cabut lah, nak tengok senang. Kalau sampai ke belakang maksimum boleh sentuh. Kalau ke depan macam tu lah. Kalau kita ambil ni sebagai tapak dia, bukan sentuh. Tu dia punya kaki depan dia boleh gerak macam tu je. Yang tumit belakang tak ada apa-apa movement lah. Dan dia ada lubang untuk tahap pisau tadi. Ok, itu sajalah pergerakan untuk Colefighter ni. Untuk Gundam Crossbow ni. Dia punya ni tunjuk tadi dia boleh buka untuk macam apa tu panggil tu, untuk grab lah, untuk grab musuh ke. Dan dia boleh pakai yang batang ni tadi, nak bagi dia attach jauh. Kalau tak attach dia setakat macam tu je lah. So overall kit ni memang syok lah, sebab apa tu panggil banyak aksesori. Ok, sekarang kita nak tunjuk apa beza dia dengan ini. Ok, kalau dari segi yang kita tengok secara kasar dia, memang beza memang color. Color yang dia maintain yang warna kuning tu, macam di lutut, di chest ni sama. Tapi yang ni macam oren dia pekat sikit lah. Sekejap dekat ni, oren dia pekat sikit. So yang warna merah tu dia tukar kepada ungu, dan warna putih ni tukar kepada warna biru gelap. Dan dia punya biru gelap tu, yang warna gelap tu pun tukar kepada biru gelap. So yang ni satu tone je biru gelap dia. So yang ni dah ada dua. Lepas tu kalau kita tengok kat sini, dia punya V-fin dia beza. V-fin dia yang ni tebal lagi. So yang ni just satu saja. Ok, kanatan tu beza. Yang dari segi yang lain semua sama je. Colefighter pun sama. Buka Colefighter dia. Sama je. Dia just tukar warna saja. Ok, mental pun sama, weapon pun sama. Cuma yang X2 ada lens ni, yang X biasa tak ada lens. Dia punya weapon beza warna lah. Contoh yang ni, warna ni macam tu, beza warna. Tapi selain tu memang sama je. Ni pun beza warna. Effect part still warna yang sama. Macam kat sini lah. Ini yang untuk crossbow putih tu, dia bagi stiker. Tapi kalau crossbow X tu dia bagi water slide decal. So setakat ni yang tu je lah beza. Okay. So sekarang kita nak cakap apa panggil tu, apa yang bestnya kit ni dengan apa yang tak bestnya. So first kali, apa yang bestnya kit ni semestinya dia punya aksesori lah. Dia punya aksesori weapon dia banyak. Weapon dia banyak. Lepas tu ada mental lagi. So banyak part lah. Dan harga dia tak mahal, dalam RM80, RM90 macam tu lah. Sorry, itu untuk yang RG biasa. So yang P bandai ni dalam 170, 160 kalau PO lah. Kalau sekarang tak sure lah harga berapa. Itu satu yang stroke bestnya. Yang kedua dia punya articulation dia pun nice. Dan dia tak guna RG punya frame yang lama tu. So dia punya pergerakan dia tu, kalau kita gerak banyak kali pun tak payah risau loose lah. Kalau RG yang lama tu kita akan risau dia cepat loose semua. So yang ni nak kata solid pun tak solid sangat, tapi ok lah bandingkan RG yang lama tu.
dia ada open hatch, ada open cockpit tu. Kalau yang tak semua haji ada benda tu. Dia ada gimmick untuk mulut tu. Lepas tu dia ada option untuk mata. So memang sesuai lah kalau orang nak beli dua mata, satu mata macam tu. Efek part pun banyak. Okay, itulah antara kelebihan dia. Okay, saya masuk sampai habis. Dia nak berdiri pun boleh, cuma kalau terletak backpack tu dia macam berat sikit lah. Tapi dia still boleh berdiri sendiri lah. Okay, tu kalau dari segi macam apa-apa panggil tu, yang tak shocknya kit ni, sebab dia terlalu banyak option. Jadi kita akan ada lebihan part yang dalam kotak. Kalau bagi saya suka apa yang kita pasang tu semua ada kat badan dia. Kiranya kalau kita display dekat kita display dia dekat meja macam tu, so bila kita nak tukar cara display lain ataupun kita nak pakai weapon lain, kita just boleh ambil daripada part-part badan dia. Kalau yang ni macam ni kan simpan dalam kotak. So kalau kita nak, contoh kita nak posing ada shield ke apa, kita kena buka kotak dan attach baru pasang lah. Itu yang tak seronok sikit lah, sebab dia tak boleh attach semua kat badan. Tapi kalau attach pun jadi nampak serabut. Salah satu lah, maksudnya kena ada banyak kit lah. Satu kit ni pegang weapon ni, satu yang contoh yang ni pegang weapon ni, dan yang ni pegang weapon ni. Jadi bila kita nak tukar-tukar weapon, kita boleh posing macam-macam lah. Itu yang satu keburukan kita dapat lah. Satu lagi, part kecil mana putih ni, kalau putih ni dengan kat dahi ni, itu kena pasang betul-betul lah. Kalau jatuh tu memang susah nak cari balik lah, sebab dia kecil. Satu lagi dia ada yang macam ni. Yang ni dia punya tengkorak kat dahi ni, itu sheet loose je. So saya gam terus. Dengan kat bahu ni pun sheet loose. Bila gam kira selamat lah. Itu kalau boleh masa pasang tu terus gam ke ikut lah. Kalau pasang-pasang ketat, tak payah gam, tak apa. Itu yang salah satu kelemahan kita jumpa. Satu lagi dia punya pergerakan kaki ni tak banyak, dia sikit saja. Okay, itu saja lah kelemahan yang ada. Kalau korang ada jumpa kelemahan-kelemahan lain ataupun yang korang punya kit lain sikit tu, boleh komen. Kita akan pin lah macam biasa untuk bantu orang lain nak pasang tu. Dia nak hati-hati apa benda yang diorang perlu tahu lah sebelum pasang kit ni. So overall kit ni memang biasa saya bagi 4/5 bintang lah, sebab dia kecil tapi dia banyak aksesori. Tu yang seronok tu. Okay, so lepas ni saya akan try pasang PGRX. Ambil masa lama sikit lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment lah. Jadi kita akan cuba memperbaiki kualiti video dari awal semasa ke semasa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.